Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam biasa, uh, hari tu kita dah pun uh, apa habiskan part yang kedua. Okey, ini adalah part yang kita tunggu-tunggu, iaitu part yang terakhir untuk laws of logarithms. Okey, insyaAllah inilah yang part yang terakhir. Okey. Okey, bagi part yang ketiga ini, okey, kita akan membincangkan tentang macam mana kita nak change base. Okey. Ini yang pertama. Lepas tu kita nak terangkan sedikit sebanyak pasal natural logarithms dan juga sedikit sebanyak dia punya orang panggil kind of identity dia lah. Okey. Alright. Okay, so yang pertama, okay, change base. Okay, apa yang dimaksudkan change base ni? Maksudnya kita nak tukar base dalam log tu. Contoh, kita tak nak apa yang soalan bagi, base yang soalan bagi tu kita nak ubah dia menjadi base yang lain. Okay, untuk memudahkan kita. Okay, sebagai contoh, okay, example kat sini. Okey. Contoh soalan tu bagi suruh kita solve log 7 base 3. Okey. So kita nak kira terus. Macam mana kalau kita nak kira terus? Kalau kita nak menggunakan calculator, kita base kita kena 10 kan, bukan 3. Okey, apa yang berlaku adalah dekat sini kalau awak nampak B atas, A berada di bawah. So maksudnya atas bahagi bawah. Nampak tak? Atas bahagi bawah. Base boleh tukar mengikut apa yang keperluan kita. Okey. So macam mana nak tukar? Base adalah atas bahagi bawah. Okay, mudah. Okey. So dekat sini, apa yang atas adalah 7, apa yang bawah adalah 3. Okey, jadinya kita pun buat atas bahagi dengan bawah. Okey. So atas bahagi dengan bawah, dan base kita tadi kita kata kita nak gunakan calculator. Jadinya base kita adalah, kita letak je lah 10, sebab hanya base 10 yang boleh menggunakan calculator. So kita pun tekan log 7 bahagi dengan log 3. Okey. So dapatlah nilai 1.771. Alright. Itulah bagaimana cara kita nak change base. So ingat, atas bahagi bawah, dan base yang kita nak change mengikut kehendak soalan. Alright. Okey. Macam mana pula dengan natural log? Apakah itu natural log? Okey, natural log ni apabila log kita mempunyai base e. Okey, exponent. Okey, kalau log kita base exponent ataupun e, kita panggil dia sebagai natural log. Ataupun kalau awak jumpa ini, kita panggil dia ln. Kalau awak jumpa ln, itu adalah natural log. Okey. Dan yang seterusnya, okey, kita tengok dekat sini pelbagai identiti yang kita ada. Contoh, okey, sini kalau ni yang kita dah belajar lah, kalau serong macam ni sama, kita akan dapat 1. Dan kalau kita jumpa natural log bertemu dengan eksponen, okey, dia akan dapat 1. Okey. Dan juga this one. Okay, so bila dah ln dengan exponential dapat 1, maksudnya dekat sini kita boleh menggunakan basic law of logarithm, di mana power kita boleh letak di hadapan. Okay, maksudnya kat sini kalau saya buat contoh, okay, ln e to the power of x, so ini kita letak di hadapan. So x ln e, so
X ln E ni adalah, ln E adalah 1. Sebab tu dia akan dapat X. Okay. Okay, macam mana pula macam yang ini pula? Okay, kenapa dia dapat nilai X? Okay, so kalau kita perhatikan, okay, kita nak letak dia menjadi apa? Kalau kita nak buat jalan kira dekat sini, E ln X sama dengan X. Okay, so exponential. Okay, exponential. Okay, kalau dia pindah sebelah, okay, yang ini pun kita kena apa, belajar jugalah tadi. Kalau sebelum ni kita belajar bahawasanya kalau base pindah sebelah jadi log, log pindah sebelah jadi base. Okay, bagaimana pula kalau exponential pindah sebelah dia jadi apa? Dia jadi ln. Okay, ln pindah sebelah jadi exponential. Okay, yang konsep yang apa, darab pindah sebelah jadi bagi, bagi pindah sebelah jadi darab tu lah. Okay, so ini untuk tugasnya untuk yang dalam bab ni. Okay, so yang this one, apa yang kita nak buat? Okay, so kita boleh pindahkan dia lah. So betul tak this one kalau pindah dia dapat tak ln X? Okay, so bila kita pindahkan ln X sama dengan, okay, dia pindah, so dia akan jadi eksponen, akan jadi ln. So ln X, so dekat sini terbukti lah. Okay, kiri dengan kanan, okay, terbukti yang dia adalah sama. So dekat sini kalau awak nampak sahaja exponential, power dia adalah ln, okay, so immediately awak boleh cancel macam tu saja. Okay, sama juga untuk this one. Kalau awak nampak 10 kuasa dengan log base dia 10, awak boleh immediately cancel macam tu. Okay, so maksudnya dekat sini dia kena samalah. Dia tak kira sebenarnya bukan setakat 10 sahaja. Okay, kalau dekat sini dia buat 7 log, okay, base 7x, ini pun adalah jawapannya adalah x. Okay, kalau 8 log x base 8, ini pun x juga. Okay, so ini antara yang awak kena faham dan hafal untuk memudahkan awak kita nak apply, okay, untuk problem-problem yang seterusnya. Okay, alright, so kita teruskan. Okay, kita teruskan kepada convert. Okay, jom kita convert kepada base 10. Okay, soalan ni suruh kita convert kepada base 10. Okay, untuk A, base kita adalah 3. So macam mana kita nak change base tu menjadi base 10 macam tadilah. Okay, kita dah belajar macam mana nak change base atas bahagi bawah. Okay, so ini pun sama, atas bahagi bawah. So kita bahagikan log 22 bahagi dengan log 3, atas bahagi bawah. Okay, so apa yang kita nak? Kita nak base 10. So kita letak base 10. Okay, so therefore kita boleh tekan calculator. Okay, tekan saja calculator, log 22 bahagi dengan log 3. So awak akan dapat jawapan 2.814. Okay, manakala yang this one pun sama, atas bahagi bawah. So log 1.32 bahagi dengan log 6. So base kita nak 10, atas bagi bawah, base kita nak 10. Okay, so kalau base 10 kita boleh tekan calculator. Okay, so awak akan dapat 0.1543
9. Mudah kan? Okey. Macam mana pula kita nak convert, jadikan dia natural log? Okay. So, bila kita cakap pasal natural log tadi, apa yang berlaku dekat sini adalah natural log adalah base kena exponential. Okay, base kita kena exponential. So, therefore, apa yang berlaku adalah atas bahagi dengan bawah. Macam biasalah, atas bahagi dengan bawah. Okay, yang ini pun sama. Atas bahagi dengan bawah. Okay, apa yang kita nak? Natural log. So, natural log maksudnya base kita adalah E. Base kita adalah E. Okay. So, selain daripada log base E ni, okay, kita boleh tulis juga sebagai ln. Okay, ln. Okay, ini adalah ln. So, kalau dia log tu base E, dia adalah ln. Okay. Okay, macam mana nak tekan ln? So, dekat sini kita tekan ln 225. Lepas tu kita bagi dengan ln 7. Okay, akan dapat jawapan 2.783. So, this one pun kita boleh tekan calculator. Ln 324 bagi dengan ln 9. Okay, 2.631. Okay, itu macam mana kita nak convert kepada natural log. Okay, yang seterusnya. Okay, soalan ni dia bagi data kat kita. Okay, data yang pertama dan juga data yang kedua. Okay, dia suruh kita expresskan soalan yang diberikan ni in term of A dan juga B. Okay. So, selalunya kita buat base kita sama kan? Okay, tapi kali ni base kita lain. Jadi, apa yang perlu kita buat dekat sini? Kita perlu tukarkan base. Okay. Sebelum tu, boleh juga kalau kita nak pecahkan dia. Okay, sebagai contoh, kalau kita nak pecahkan dia, okay, sebab apakah relationship antara m square dengan n cube ni adalah darab. So, bila darab, kita punya law menyatakan kalau darab, kita boleh asingkan dia menjadi tambah. Okay, so log m square tambah dengan log n cube. Base masih lagi sama lah sebab kita belum tukar lagi. Okay, so daripada situ kita boleh tukarkan dia. Okay, tetapi sebelum tu kita boleh kita turunkan dululah. Kalau saya decide untuk menurunkan menurunkan dia punya kuasa ni dulu terlebih awal. Okay, kita turunkan ini, turunkan kuasa ni kita menggunakan law yang ketiga, iaitu power law. Okay, sebab power ni kita boleh turunkan dia di bawah. Okay, lepas tu barulah kita fokus untuk menukarkan base. Sebab apa saya nak tukarkan base? Sebab data yang diberikan base 2, okay, bukan base 4. Okay, base 4, kalau dia bagi base 4 saya tak payah tukar. Tapi dekat sini data yang diberikan untuk menjadikan A dengan B adalah base 2. Okay, so kita pun tukar. So macam nak tukar? Atas bahagi bawah. Macam nak tukar? Atas bahagi bawah. Okay, atas bahagi bawah. Ini pun sama, atas bahagi bawah. Macam tu. Okay, lepas tu kita decide apa base yang kita nak. Okay, kita nak base 2. Yup. Okay,
belum selesai lagi. Okay, step yang seterusnya, apa yang kita boleh, okay, kita dah nampak dah, this one akan jadi A, this one akan jadi B. Okay, so kita boleh siap-siap masukkan A, sebab ni adalah A, per dengan log 4 base 2, ini adalah B lah, log 4 base 2. Okay, so dia kata in term of A and B, dia tak cakap pun in term of log A and B ke, so dia tak cakap pasal log. So therefore kalau dia tak ada cakap pasal in term of ada log, so kita kena sedaya upaya untuk menghilangkan log. Okay, maksudnya jawapan kita tak habis lagi lah, maksudnya dekat sini kena hilangkan. Macam mana nak hilangkan? Kita menggunakan yang serong tadi kan. Okay, kita punya idea adalah idea serong ni, maksudnya kalau dia sama, kita boleh jadikan dia satu. So idea kita nak samakan ni. So sini kena jadi kuasa, ni kena ada 2. So 2 dia akan jadi 1. Tapi 2 kuasa apa? 4. 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2, ni 2 kuasa 2 adalah 4. Ni pun sama, 2 kuasa 2 adalah 4. So kita boleh apa? Kita boleh apa ni, letakkan kuasa ni di hadapan, kuasa ni di hadapan, dan juga ini akan jadi 1. So saya skip, ni letak kat hadapan, and then this one akan jadi 1. So maksudnya kat bawah ni tinggal 2 sahajalah. Okay, so A per 2 tambah dengan 3 B per 2. Okay, so lagi sekali saya kata, apa yang saya skip adalah yang di hadapan ni sepatutnya saya kena letak di depan. Lepas tu yang belakang ni kita equalkan dengan 1. So 2 darab 1 adalah 2. So ni lagi sekali, power letak di hadapan. Okay, bila serong ni adalah jadi 1, so 2 darab 1 adalah 2. Then this one boleh cancel. So awak akan dapat A tambah 3B per 2. Okay, kalau kita nak cantikkan dia lagi, okay, apa yang kita buat adalah A darab 2 per, sebab ni adalah A per 1 kan, ini adalah A, maksudnya A per 1 lah. So kita boleh darab 2 atas dan bawah, sebab kita nak samakan penyebut. Okay, so jawapan kita adalah 2A tambah 3B per 2. Okay, ini lebih cantik, kita buat dia dalam single fraction. Alright. So, tibalah masanya untuk kita selesaikan problem solving. Ini yang kita tunggu-tunggu, part yang terakhir. Macam mana kita nak selesaikan problem solving ni apabila kita dah belajar kesemua 4.3 tadi. Okay, mari kita selesaikan sama-sama. Okay, problem solving yang pertama. Okay, apa yang dia bagi? 4 kuasa 2x tolak 1 dengan 7 kuasa x. Okay, kalau kita ada base yang sama, kita boleh terus ambil equation yang di atas untuk selesaikan mendapatkan nilai bagi x. So ingat solve, maksud solve ni adalah kita kena cari unknown yang diberikan. Kalau unknown yang diberikan adalah x, kita kena cari nilai bagi x tanpa dia cakap lah untuk find the value of x. Dia tak payah pun cakap find the value of x, dia cakap solve sahaja. Okay, awak kena faham-faham sendiri. Okay, so apa yang saya buat adalah, okay,
saya tahu bahawasanya tolak. Okey, tolak ni kalau dalam indices, okey, kita katakan dia adalah bahagi. Okey, so ingat lagi dalam indices, kalau kita boleh recall back, M bahagi dengan AN sama dengan AM tolak N. Okey, kalau tolak ni maksudnya kita boleh pecahkan dia kepada bahagi. Okey, so ini pun saya menggunakan konsep yang sama, iaitu 42X bahagi 4 kuasa 1. Mana hilang negatif tadi? Negatif tadi dah pun menjadi bahagi. Okey, mana hilang negatif? Dia jadi bahagi. Okey, sama dengan 7 kuasa X. Okey, so apa yang boleh kita buat kat sini? Kita perlu asingkan yang ada kuasa X dengan kuasa X. Yang tak ada kuasa X duduk satu tempat, yang tak ada kuasa X kita duduk satu tempat, supaya kita boleh ibaratnya macam nak buat fraction. Okey, so apa yang saya buat adalah bahagi pindah sebelah adalah darab. So 42X, so darab macam ni. Lepas tu saya pindahkan balik this one ke belah sana. Okey, darab pindah sana jadi bahagi. Okey, so dekat sini awak nampak lah, sebelah kiri ada kuasa X, sebelah kanan tak ada kuasa X. Okey, itu yang kita nak buat. So dekat sini ada kuasa X. Okey, kita boleh asingkan dia menjadi satu, iaitu 4 kuasa 2 per 7 kuasa X. Kita dah extract atas dan bawah benda yang sama menjadi satu hal sahaja. Okey, tidak menjadi masalah. So apa yang berlaku kat sini, 4 kuasa 2 per 7 adalah 16 per 7 lah. Okey, 16 per 7. Okey, kuasa dengan X sama dengan 4. Okey, dekat mana part yang ada log? Okey, so dekat sinilah part yang kita nak buat untuk dia jadikan log. Okey, sebab kita tahu base bila pindah sebelah dia akan jadi log. Okey, ingat lagi, base pindah sebelah jadi log, log pindah sebelah jadi base. So ini adalah base, betul? Ini adalah index. So kita nak index dia, duduk dekat sini sebab kita nak dapatkan index dia. So base pindah sebelah. So bila base pindah sebelah, X dah jatuh. So base pindah sebelah jadi log. So log apa? Log terhadap this one. So base nya adalah 16 per 7. Okay, so daripada situ kita boleh tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Change base. Okay, sebab apa kita change base? Sebab base dia bukan 10 kan. So kita nak tekan kalkulator kena ada log 10. Okay, log base 10. So atas, kita nak change atas bahagi bawah, atas bahagi bawah, nak change. So kita pilih base 10 sebab kita nak gunakan calculator. So kita tekan log 4 bahagi log. Okay, kalau pecahan nak kena ada kurungan. Okay, so jawapannya adalah 1.677. Yes. Macam tu. Okay, so daripada indices kita pergi kepada log. Daripada log kita nak tukarkan base jadi log. Lepas tu kita nak change base supaya kita boleh tekan calculator. Okay,
So ini dah concludekan lah apa yang kita belajar daripada awal. Okay. So yang seterusnya, kita nak dapatkan nilai X lagi. Senang saja, ln. Okay, kita belajar exponential pergi sebelah jadi ln, ln pergi sebelah jadi exponential. Okay, so 5x tambah 2 ni nak pergi sebelah. Okay, nak pergi sebelah. So apa yang dijadi adalah exponential. Okay, kalau exponential dia kena ada, dia tak boleh letak sebelah. Exponential ni dia kena letak dia sebagai index. Okay, alright. Next, kalau ln, yes, sebelah. Ln dia bukan kuasa macam tu. Kalau exponential dia ada kuasa. Dia macam, senang cerita dia macam ni jugalah, base dengan log ni kan. Okay, so apa yang berlaku seterusnya adalah kita pindahkan 2, kita tolak, dan kita pindahkan 5 jadi bahagi. So kita tekan kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Mudah saja, shift E. Okay, 15. Okay, dalam kalkulator boleh buat macam tu. Tapi kalau penulisan kita buat atas index. Okay, kalau kalkulator, yes, macam ni. Tapi penulisan kita buat e to the power of 15. Okay, minus 2. Lepas tu baru bahagi dengan 5. Okay, so akan dapat 65380.07. Yep. Macam tu. Okay, yang seterusnya adalah kita nak lakukan C. Sama juga, kita nak nilai X 5 darab. Okay, pindah sebelah jadi bahagi. Okay, so dia akan dapat sini adalah 7. Okay, so nak pindahkan exponential ke sebelah jadi apa? Okay, kita tengok balik ke atas. Exponential pindah sebelah jadi ln. So yang tinggal 3x tolak 4 ln 7. Okay, ln 7. Exponential pindah sebelah jadi ln. Okay, kita pindahkan satu persatu. Ln 7 tambah 4, sebab ni tolak jadi tambah. And then x ln 7 tambah 4 bahagi dengan 3. Sebab ni darab, pindah sebelah jadi bahagi. So tekan kalkulator macam mana? Ln 7 tambah 4 bahagi 3. Okay, so akan dapat 1.982. Yes, macam tu. Alright. Dan yang terakhir, jeng. Okay. Okay, so ini ada dia punya penceritaan. Okay, dia berceritakan tentang harga sebuah rumah selepas N tahun. Adalah cara pengiraannya adalah begini. Ini cara pengiraan untuk mengira harga rumah, okay, selepas berapa tahun. So kalau 1 tahun, maksudnya kita letak sini 1 tahun lah. Kalau 2 tahun, letak sini 2 tahun. Okay, so dia suruh kita determine the minimum number of years for the price of the house to exceed 300,000 for the first time. So exceed ni maksudnya adalah melebihi. Okay, exceed ni maksudnya melebihi 300,000. Okay, pada tahun bila? Okay, minimum. Okay, secara minimum untuk dia melebihi
harga rumah tu menjadi 300,000. Adakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Okey. So, apa yang boleh kita buat adalah kita buat satu inequalities lah. Okey, iaitu equation of inequalities 26,000,000 kuasa N. So kita nak dia melebihi 300,000. Okay. So kita nak dapatkan nilai N. Bila nilai N ni adalah dia melebihi 300,000. So satu persatu lah. Kita pindahkan ni dulu. So bila pindah dia akan jadi bahagi. Okay, so bila bahagi dia akan dapat berapa? Tekan kalkulator, awak akan dapat 1.1538. Okay, disebabkan kita nak N sahaja, so base ni kena pindah sebelah. So ingat lagi, base pindah sebelah, base pindah sebelah akan jadi log. Okay, so log terhadap this one, base dia tadi berapa? 9/8. Okay, so daripada sini ingat lagi nak change base. Sebab apa kita nak change base? Sebab kita nak tekan calculator. Sebab apa nak tekan calculator? Sebab kita nak apa, base dia 10, ni base dia 98. Tak boleh. So atas bahagi bawah. Okay, atas bahagi bawah. Nak change base, ingat atas bahagi bawah. Okay, so barulah kita suka hati nak letak base berapa yang boleh membantu kita lah. Okay, so base 10 lah yang boleh membantu kita untuk kita tekan calculator. Log 1.1538 bahagi dengan log. Okay, ada pecahan, so buat kurungan. So jawapannya adalah sama dengan pula more than. Okay, more than okay, 1.21. Okay, so kita tak boleh biarkan jawapan kita macam ni, disebabkan oleh dia nak dalam tahun. So kita kena bundarkan. So adakah kita nak pilih 1 tahun ataupun 2 tahun? Okay, of course, sebab dia kata more than, so maksudnya kat sini kita letak dia sebagai 2 years. Okay, so paling minimum untuk dapatkan 300,000 adalah 2 tahun. Kenapa bukan 1 tahun? Okay, kita boleh check sebenarnya kenapa bukan 1 tahun. Kita boleh check kat sini. Kalau kita tekan untuk 1 tahun, so 26, kita tekan balik untuk kita masukkan 1 kat sini. Okay, 000 darab dengan 9/8. Okay, kuasa 1. Okay, kalau 1 tahun. So nampak tak? Kalau 1 tahun dia tak melebihi lagi 300,000. So sebab tu kita tak boleh pilih 1 tahun. So paling-paling mesti 2 tahun. Alright, so itu saja untuk kita punya laws of logarithm. Harap semua dapat buat nota dengan kemas, boleh belajar dengan mahir. Okay, harap penjelasan saya sangat jelas. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk 4.4. Alright, thank you.